أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih lagi diberikan ruang dan peluang kepada kita untuk sama-sama hadir pada malam ini menunaikan fardu maghrib secara berjamaah, dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian ataupun perbahasan kita menggunakan kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Zahabi, yang mana pada malam ini kita sampai pada dosa besar yang ke-20, halaman yang ke-99. Dosa besar yang ke-20, halaman yang ke-99. Kita akan tengok dosa besar berbuat zalim dengan mengambil harta orang lain secara batil. Berbuat zalim dengan mengambil harta orang lain secara batil. Sebelum ni kita dah tengok dosa besar yang ke-19, iaitu menggelapkan harta rampasan perang, baitul mal dan zakat. Malam ni kita tengok mengambil harta orang secara batil, dan mungkin juga kita akan teruskan dengan dua lagi, iaitu mencuri dan juga merompak. Yang mana kesemua ini adalah perkara-perkara zalim yang disenaraikan oleh Al-Imam Al-Zahabi. Semua dosa-dosa ini termasuk dalam dosa-dosa besar. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula menghulurkan harta kamu, yakni memberi rasuah kepada para pemerintah kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Al-Baqarah ayat yang ke-188. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberi peringatan kepada kita bahawasanya jangan kita memakan. Sini dipanggil ta'kulu, tapi kata Ibnu Arabi, ta'kulu di sini hanyalah simbolik semata-mata. Makan dalam ayat ini boleh kita, ataupun kalau boleh dirangkumkan, menerima tak boleh, memberi tak boleh, memeras ugut tidak boleh, dan juga apa-apa saja cara yang kita dapat bukan dengan secara yang benar. So itu semua termasuk dalam perkataan ta'kulu ataupun makan ini. Baik. Kemudian Quran kata, dan jangan pula menghulurkan harta kamu. Sini dia bubuh dalam bracket ni, dia kata memberi rasuah. Rasuah ni perkataan Melayu yang diambil daripada Arab. Kalau Arab ni dia kata rishwah, rashin waw ta marbutah. Sebab tu tuan-tuan dengar ar-rashi wal murtashi finnar. Yang bagi rasuah, yang minta rasuah, dua-dua ni masuk neraka. Ar-rashi perkataan asal dia shin. Melayu pinjam jadi huruf sin, jadi rasuah pula dah. Sebenarnya kalau nak sebut secara tepat ni dia kata sebut rishwah, huruf shin. Tapi apa-apa saja, walaupun sini dia kata apa, wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqa, yang kamu hulurkan, memberi rasuah kepada pemerintah kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Gunalah perkataan apapun, sogok ke, duit bawah meja ke, duit kopi ke, apa saja yang memberikan pulangan yang balik kepada kita ni dengan skala yang lebih besar daripada apa yang kita bagi.
dalam keadaan kamu tahu bahawasanya itu berdosa, kesemua amalan ini akan menghumban kamu ke dalam api neraka sekiranya kamu tidak bertaubat sebelum kamu mati. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala lagi, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya jalan untuk menyalahkan, yakni hanyalah terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman kepada manusia dan bermaharaja lela di muka bumi tanpa sebarang alasan yang benar. Mereka itulah orang-orang yang beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Dapat harta tapi dengan cara melakukan kezaliman terhadap orang, yang ni juga termasuk dalam dosa-dosa besar. Baik, ada beberapa contoh tuan-tuan. Kalau nak buat kata makan harta secara zalim ini, secara batil ini, kalau kata mencuri, merompak ni nampak secara terang-terang kan, macam kita pergi merompak, bukan kita lah, kalau pergi merompak rumah orang ni, sama ada tengah malam tuan rumah lena masuk pecah rumah dia, dia tengah tidur tak sedang apa pergi ambil, mungkin yang tu memang clear dosa ni. Tapi ada beberapa kes ni ambil ataupun makan harta secara indirect ni, tak sedar. Contoh, kalau ada orang kaya, kalau dia ni banyak duit harta ni, dia meninggal, mati, dan dia dalam masa yang sama menyembunyikan perkahwinan kedua dia ni daripada keluarga pertama. Ni cerita dalam drama belaka ni. Bila mati ya, mailah menjelmalah, muncullah isteri kedua ni, mai bagi tahu kata saya ni pun isteri kepada arwah juga. Ni gambar kami kahwin, ni surat nikah kahwin kami, tunjuk semua. Harta yang daripada si mati ni, yang laki ni, dia kena bahagi fair and square mengikut faraid. Makna apa? Bini kedua pun berhak dapat, anak-anak bini kedua pun berhak dapat. Tapi isteri pertama ni dia guna kesemua harta, dia bolot ke semua untuk belah dia saja, dengan alasan apa? Oh, hang jadi sekretari suami aku, hang mengurat dia, hang menikah dengan dia, tiba-tiba hang nak ambil harta dia. Disebabkan dosa hang goda suami aku, 1 sen pun aku tak bagi kat hang. Saya biasa jumpa tuan-tuan ni, orang kaya ni, waktu saya mengaji dulu ni. Satu hari bini dia masuk, saya tak tahu, kata saya duk ingat dia mai husband wife ni, saya mengajak di akademi Quran ni. Masuk mai hantar budak. Katanya budak, nama budak tu menarik sampai lah saya ingat. Nama budak tu Harun Din. Bukan Harun bin Din. Nama budak tu seketui tu Harun Din. Speaking BI ni, umur baru 5-6 tahun. Speaking BI. Saya kata ni bukan calang-calang ni, kata ni. Mak pak ni orang kaya sungguh. Ustaz masuk seorang. Kawan saya ni dia principal, dia lah urus semua budak mai apa semua. Tengok masuk perempuan seorang muda. Uish. Kata masuk ni, husband dia pula nampak tua. Perasan pak dia. Perasan pak dia, saya lah hati lah kan. Pak dia kot ni. Dia masuk mai, habis apa semua urusan, dia pun balik. Saya tanya member, dia kata siapa dia tu? Tu husband, kata husband wife ni anak dia. Uish. Tengok ke lelaki ni punya umur 50-60. Bini ni muda lagi. Anak kecil lagi, duk ingat anak. Tapi dia kata husband wife. Saya pun tak kata apa, okey lah. Selang sebulan 2, saya pergi ke satu rumah di Bangi. Tuan-tuan biasa dengar nama Saujana Impian. Saujana Haik Impian. Ini nama Saujana ni memang rumah besar saja ni. Masuk pergi rumah ni, nak pergi mengajak anak tua rumah. Masuk, buka pintu tu kolam renang. Buka pintu tu kolam renang tuan-tuan ni. Bukan kolam renang ni, kolam renang besar tu. Saya kata kalau kita terjun dengan kita tenggelam. Nak habaq kaya ni. Dia kata, oh, ustaz sampai dah. Saya pun masuk, pergi sembang apa semua. Ustaz, bilik ada sana. Sagi anak saya turun main belajar. Masuk main. Jumpa Datuk. Aku rasa macam kenal orang tua ni. Hari tu sekali dia main dah dengan perempuan lain rumah ni. Habis mengajak apa semua tu, saya balik pergi tanya kawan saya. Dia kata, aku pernah tengok Datuk seorang ni, kata hari tu dia main dengan perempuan. Oh, lupa nak habaq, dia kata. Datuk ni dia poligami. Kata punggah, kata. Aku pergi jadi lagu ni kan, aku kenal kan. Saya pun pergi mengajak, habis settle apa semua. Dah dengar kata Datuk pun sakit dah. Tapi tuan-tuan nak habaq, saya pun korek jugalah cerita. Biasa duk tengok dalam drama, tengok kata bini dia muda. Oh, tu ex-secretary dia.
Menikah dengan sekretari. Saya dah ingat dalam drama ya. Ni betul-betul real life. Tengok. Aku kata patut muda pun kata. Dia kata Datin tak marah. Tak marah apa sampailah tak pergi rumah. Tu, yang kata cerita hak duk tengok dalam drama tu, rupanya ada dalam kehidupan real life ni. Kalaulah takdir ni, tolak cerita tu habis dah ni. Kalaulah dalam takdir ni, hak isteri pertama Datin ni, harta datuk ni yang puluh-puluh juta ni dia tak bagi pada isteri dan anak nombor 2. Dia makan harta tu secara zalim. Nampak macam harta dia hukum pula. Oh, dia kata dulu hanya jadi sekretari pergi menikah dengan suami aku, hang nak harta dia pula. Yang tu salah Pak Haji hang yang kata tu. Dia nak pergi salah perempuan tu Pak Haji hang tu hak ikat serban tak kemas tu. Dia yang salah. Tapi salah kawan tu apa? Disebabkan hang mengorat suami aku dah jadi bini, hang tak boleh dapat. Tak ada hak. Dia bini nombor 2 dia perlu dapat, bagi hak dia. Satu. Yang kedua, pak dia ni pun menikah 2. Lepas mak mati, pak menikah 2. Ni cerita betul ni. Pak habis mak pertama ni menikah 2. Dengan mak yang kedua ni tak ada anak. Tengok-tengok pak mati. Mak ni yang kata mak tiri ni, dalam harta arwah si mati ni dia berhak dapat sebagai isteri. Anak-anak ni pulau dia. Oh, dia kata hang mak saja ya, tolong teman pak je pun, tolong basuh berak orang tua kami ya, hang tak berhak dapat, buang. Saya kata jangan buat macam tu. Dia ada hak. Tuan-tuan makan harta tu haram kata. Sungguh dia pak kita, dia buat macam mana, tapi once dia dah menikah dengan bini dia ada hak. Tapi dalam masyarakat benda ni tak. Nak pula emosi kot menguasai. Oh tak. Dia ambil mak kita apa semua ni, dia duk main benda tu. Tapi hukum kata apa? Dia berhak dapat, kena bagi hak dia. Ingat tuan-tuan, hak kita makan ni nampak macam menyenangkan kita. Esok kat sana kita tak tenang. Pasal apa? Kita makan harta secara batil. Mai dengan cara tak elok ni. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir." Orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka sesiapa pun yang dapat memberikan perlindungan dan pertolongan. Asy-Syura ayat yang ke-8. Makna dia orang zalim ni, dia ambil harta orang secara zalim ni, esok di akhirat bahkan atas dunia sekalipun, kalau Allah Ta'ala nak turunkan mudarat kepada dia, tidak ada siapa yang boleh memberikan pertolongan dan juga perlindungan kepada dia. Pi akhirat kelak lagi teruk dia kena. Tuan-tuan pernah tengok orang hak makan harta orang secara zalim ni hidup senang lenang? Tuan-tuan biasa tengok? Dah. Tak berani dia nak tunjuk kekayaan yang dia ambil secara batil ni, tak berani. Nampak tu macam makan banyak. Oh, projek 100 juta dia boleh makan 10 juta. Kita duk ingat dia nak kaya. Tak juga tuan-tuan ni. Pasal apa? Keberkatan tak ada dalam hidup. Nampak macam senang, tapi dia tidak ada ketenangan. Kesenangan yang meragut ketenangan ni. Tak kira lah tipu orang ke, cantai orang ke, cara nak dapat ni yang dia lebih untuk dia, yang ni semua Islam tak bagi secara zalim. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adh-dhulmu dhulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman ini adalah kegelapan pada hari kiamat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sabda baginda juga, "Man zalama shibran minal ard tuwiqahu ila sab'i aradina yaumal qiyamah." Sesiapa yang mengambil sesuatu secara zalim walaupun sebesar sejengkal tanah, akan disediakan baginya belenggu di leher sebesar hingga 7 lapisan bumi pada hari kiamat. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ambil atas dunia tanah ni secara zalim banyak mana? Shibron, hanya sejengkai saja. Hujung ni pi hujung ni sejengkai. Tak padan tuan-tuan. Akhirat esok Tuhan nak balas apa? 7 lapisan bumi dan kiamat akan membelenggu dia. Tak padan. Atas dunia ni, dulu orang kira-kira ni dia mana ada sangat meter berapa persegi, kira-kira dia alih batu sempadan tu. Kira-kira dia alih batu sempadan tu. Dia fikir untuk besar rumah dia. Dia kata ni tak lepas ni nak parking kereta ni. Ambil lah sikit. Tuan-tuan, ambil sikit. Ambil bila orang sebelah bukan ada dia duk Kuala Lumpur ni tanah pusaka ni depa bukan tahu kita ambil.
Tuan-tuan, ada orang ni sanggup buat macam tu. Ingat, atas dunia mungkin nampak hebat, esok akhirat Allah Ta'ala akan balas dengan 7 lapisan bumi yang akan kena pada dia. Ni, orang yang duduk di kampung pendalaman apa semua, wallahu a'lam, bukan kata orang kampung, orang hak duduk di bandar pun hak menipu pemaju ni bukan tak ada, depa pun lagi buat. Cuma antara dapat trace, dapat kena tangkap ataupun tak dapat saja. Buat, ramai buat. Yang terlepas memang nasib depa, tapi jangan sangka depa akan selamat selama-lamanya. Hak kena atas dunia ni mungkin kena atas dunia, esok akhirat tak kena. Tapi yang buat ni apa? Ramai. Tipu sana, tipu sini. Tuan-tuan nak duduk besar mana sangat rumah ni? Yang berebut tanah, bergaduh adik-beradik yang berebut tanah. Saya memang cakap pandai lah sebab saya tak ada tanah. Tuan-tuan ni hak kaya-kaya ni, tanah banyak-banyak ni tak. Oh, tanah ni tuan-tuan esok besar kita punya 7 kaki, habuan tanah kita yang tu ya, hak berebut pun yang tu ya pun. Tak payah nak pergi. Kalau bukan benda tu hak kita, yang saya paling kesalkan apa? Bermati-matian mencari sesuatu benda yang tak boleh bawa mati. Saya ulang lagi sekali, bermati-matian mencari sesuatu yang tak boleh bawa mati. Nak bawa ke mana tanah tu? Esok kita mati, dia jadi harta faraid anak-anak kita pula. Dan kita nak kena ingat, kita dapat tu pun free of charge. Kata mak pak kita, tak payah nak belagak sangat, tak payah nak tamak sangat dengan harta yang bukan milik kita ni. Nabi bagi tahu, ambil sejengkai saja. Ni sejengkai ni banyak mana ni? Tayar kereta pun tak lepas. Tapi esok akhirat apa? 7 petala langit ni hang tanggunglah seorang-seorang. Ada tuan-tuan ni cerita ni bukan Allah. Kalau tuan-tuan nak tengok lagu ni Astro Oasis ada ni, Tanah Kubur. Tanah Kubur ni dia, walaupun menggerunkan apa, paling kurang dia boleh injek kepada apa? Orang-orang yang buat dosa besar ni. Firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menganiayai seseorang sekalipun sebesar zarrah, yakni seberat debu. Dinyatakan dalam sebuah hadis, wa diwanul ladzi la yatrukullahu minhu syai'a wa huwa zulmul ibad. Catatan amalan yang tidak akan dibiarkan, yakni yang akan dihapuskan oleh Allah ialah kezaliman kepada orang lain. Ambil harta orang secara zalim ni, semua dosa Tuhan boleh ampun. Yang tu ampun, yang ni ampun, yang nu ampun. Tapi dosa buat zalim dekat orang ni Allah Ta'ala takkan hapus, melainkan apa? Hak dia telah diberikan semula. Dulu mencuri berapa ringgit? RM15. RM15 ni nampak macam sikit, esok buat balik pi akhirat ni menyesal kita. Ada orang tak takut tuan-tuan ni, tak takut ambil duit ni. Kita akan baca sekali lagi ni hadis yang mengatakan apa? Allah Ta'ala melaknat orang yang mencuri telur, dipanggil baidah, telur. Kita mungkin kata takkan telur terang ni pun. No, kerana dia meremehkan dosa tersebut. Dia ambil besar tu, sehari ambil 2 biji, sehari ambil 2 biji, curi ni, pergi masuk reban orang, ambil 3 biji. Masuk reban kawan tu, ambil 3 biji. Dia kata, alah telur ya pun. No, kerana memandang remeh kepada dosa mencuri tersebut. Zalim tak? Zalim tuan-tuan ni. Sekecil-kecil benda ni Quran bagi tahu Tuhan tidak akan menganiaya. Kalau atas dunia kena, kalau tuan tu tak halal, esok di sana jawab. Dan tuan-tuan nak tahu benda ni berdosa tak berdosa ni, benda ni apa ni menjadi igawan dalam kehidupan dia. Apabila benda-benda ni menyelubungi kehidupan dia, dia akan sentiasa terkenang-kenang dosa ni. Ni makna tanda apa? Benda tu tak lepas dengan dia. Duk fikir ni, duk saja-saja mai tua, mai sakit ni, masuk hospital warded 3 hari, duk atas katil nak menyawa tak lepas, duk pakai mesin ni, dia mula duk fikir dosa dia. Oh, aku ambil duit orang tu dulu. Oh, aku tipu dia dulu. Ni geng-geng yang pencen ada dalam masjid malam ni, saya nak bagi tahu. Lah ni scammer ni bukan setakat Makau je. Scammer Makau ni kan, dia duk pergi tipu geng-geng pencen ni. Tuan-tuan ingat yang buat tu orang Melayu Islam kita. Makan harta secara zalim ni, dia pergi buat hello, buat takut, sambung pada ketua polis lah apalah, pembohong semua. Siapa yang banyak jadi mangsa? Orang Melayu kita. Cikgu kena bohong.
45,000. Pesara kerajaan hilang 80,000. Pak Haji tu pun satu juga lah nak kaya cepat. Pak Haji tu pun 70,000 bagi tengok kena bohong. Dia tu satulah. Ni hak kerja duk call ni. Tipu orang, minta kat penalan apa semua. Saya lah ni kalau phone naik 03 memang saya tak angkat dah. Tak Astro, Astro pun kerap kat telefon. Nak suruh kita tambah package ni. Ayalah saya bagi dia bercakap sorang-sorang, kata kan. Pandai kata, cik dah pakai lama 6 tahun dah, why not cik upgrade, kata yang ni kita bagi diskaun first 3 month, you tak payah bayar, kita akan yang keempat baru kita charge. Semua duk masuk main ni nak menjahanam duit aku belakang ni. Tu tak kira lagi yang offer kad kredit. Kami daripada bank sekian-sekian ni nak offer, nampak penggunaan cek debit ni, why not cek try pula yang kredit ni, yang ni okey, kita akan bagi sekian-sekian, dia ada sekian-sekian, dia offer. Siapa bagi pun tak tahu nama kita ni kan, tapi dia offer. Saya memang tak percaya dah. 03 ni kalau tak hujung bulan memang tak angkat lah. Hujung bulan betul lah kita lambat masuk banyak duit kereta. Kan dia telefon juga, kita lambat masuk kereta rumah ni, betul dia telefon kena angkat. Okey, petang ni saya bank in transfer apa semua. Tapi hak saja-saja ni, cukup tak boleh percaya dah. Hati-hati tuan-tuan ni, nak pencen ke apa, duit duk ada tu, jaga elok. Pergi simpan lah, kalau nak makan ni pergi simpan tabung haji ke ASB ke, simpan yang tu, yang dijamin kerajaan ni. Dia telefon abang kata, you hari ni invest 30,000, next week kita akan bagi 50,000. Jangan, nanti dulu. Tu bukan takat Makau tu. Tu telan dengan kita-kita semua tu. Nak cerita orang yang telefon terlibat call tu makan harta orang secara batil ni, dia takkan terlepas dunia sampai akhirat. Baik. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, matlul ghaniyyi zulmun. Penangguhan bayaran hutang oleh orang kaya merupakan satu kezaliman. Dia hutang kita sampai satu masa dia banyak duit dah. Lepas tu dia buat lupa dia pernah hutang dengan kita. Kita nak pergi minta pun segan. Takkanlah tak reti nak main bayang. Dulu tak ada duit lah, dah ada duit, bayang lah. Orang yang menunda-nundakan pembayaran dia dalam keadaan dia mampu bayar, itu adalah salah satu bentuk kezaliman. Bentuk zalim tuan-tuan ni. Tak boleh. Kita dah berhutang dengan orang, kita nak kena bayar, nak kena bagi tahu tuan-tuan, bagi tahu kat anak bini, dia kata hari tu pinjam duit dia 5,000, esok jadi apa-apa kat aku, tolong pi bayar kat dia. Tolong pi bayar dekat dia. Aku tak mau ni esok masuk ni cerita panjang ni, roh tak lepas apa semua ni, tak mau. Pi bayar Ustaz. Pasal apa? Dalam keadaan kita dah mampu bayar dan kita tak bayar, itu adalah sebuah bentuk kezaliman. Antara sebesar-besar bentuk kezaliman ialah sumpah palsu demi mendapatkan sesuatu kepentingan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminih faqad aujaballahu lahu an-nar." Qila ya Rasulullah, wa in kana shay'an yasiran? Qala wa in kana qadiban min arak. Sesiapa yang mengambil hak saudara muslimnya untuk bahagian dirinya dengan sumpah palsu, maka Allah mewajibkan neraka ke atasnya. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, walaupun nilai itu sedikit? Baginda menjawab, walaupun nilainya sama seperti sebatang kayu arak yang digunakan untuk bersiwak. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Sumpah kerana nak bahagian dia. Dia pakat dengan orang tu, tipu mak pak dia. Abang kata waktu mak hari tu nak mati, dia sebut rantai emas ni dia patut dapat. Walhal mak tak sebut pun, pakat dengan adik-beradik, hang tolonglah esok kita jual, aku bagi sikit share ni kat hang. Demi Allah dia pun sumpah kata, waktu mak sebut tu aku ada dalam majlis tu, memang aku dengar. Walhal tak ada pun, pembohong dia, kerana dia telah dijanjikan dengan habuan. Ingat, bersumpah untuk mendapatkan bahagian ni semua kezaliman. Dan benda ni semua akan menjahanamkan dia dan akan menjunamkan dia ke dalam api neraka. Nampak macam simple tuan-tuan ni, nampak macam simple, tapi orang sanggup buat apa saja. Sumpah palsu. Tak bincang ke depan lagi dan sumpah palsu ni. Sanggup bersumpah, demi Allah, demi Allah saya ada di tempat kejadian. Walhal 1, 2, 3 benda dia menipu. Makan harta secara batil. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man ista'malnahu ala amalin fakatamana mikhyatan fama fawqahu kana ghululan la ya'ti bihi yawmal qiyamah. Sesiapa yang meminta kami melakukan pekerjaan lalu menyembunyikan sesuatu daripada kami walau sebesar jarum atau lebih daripada itu, maka perbuatan tersebut dikira sebagai khianat yang akan dibawanya pada hari kiamat. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, inna syamlata allati ghallaha la tashta'ilu alaihi nara faqama rajulun faja'a bisyirakin kana akhadhahu lam tusibhu almaqasim faqala syirakun min nar. Sesungguhnya kain sarung yang diselewengkan seseorang akan menyalakan api pada pelakunya. Tiba-tiba ada seorang lelaki berdiri dan datang dengan membawa tali kasut yang diambilnya sebelum dibahagikan. Lalu baginda bersabda, tali kasut itu dari neraka jika tidak dipulangkan. Muttafaqun alaih. Hadis ni mengenai dengan harta rampasan perang. Ada di kalangan sahabat Nabi ni dia ambil selendang, menang-menang apa semua, sebelum Nabi bahagi-bahagi ni dia balas dulu dah, dia kebas dulu dah untuk dia siap-siap. Nabi kata, siapa ambil sebelum kita bahagikan harta rampasan perang ni, sebenarnya kain yang dia ambil tu adalah nyalaan api neraka. Bila Nabi sebut macam tu, ada seorang ni dia takut apa semua, dia bangun tu dia pergi bagi balik dekat Nabi. Dia hanya pergi ambil tali kasut je. Tali kasut harga berapa ringgit? RM3, RM4. Mahal ke tali kasut? Kita katalah RM4. Dia bangun bawa pergi bagi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia takut sebab Nabi kata apa, siapa pergi ambil selendang pun dia akan membakar kawan tu pada hari kiamat. Dia jadi takut, dia pergi ambil tali kasut. Ya Rasulullah, nak ambil ni benda ni aku kebas tadi sebelum kamu bahagi-bahagi. Nabi tunjuk tali kasut. Tali kasut ni kalau hang tak patah balik tadi ni, yang ni pun daripada api neraka. Tuan-tuan boleh bayang, ambil tali kasut dan api neraka, hak makan 1,000, hak makan 10,000, hak makan 10 juta. Ni makan atas angin ni, buat kerja tipu-tipu atas angin, on paper je, tipu-tipu, claim apa semua, ambil bahagian dia. Weh tuan-tuan, banyak kesan tuan-tuan ni orang yang makan duit haram ni. Antaranya apa? Dia susah nak rasa takut dan dengar kepada seruan Allah ni. Baca ayat Quran ni takluk kat badan dia. Tak ada apa pun, aku dengar ayat biasa ya, aku dengar ayat Quran, dengar hadis, tak rasa apa pun. Pasal apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati ni gelap dah, Tuhan tambah lagi rasa sakit tu. Jadi tak kesan apa kat dia. Orang panggil mai azan, tak mai, dia tak rasa aku nak rasa bangun nak pergi sembahyang. Pasal apa? Hati sakit. Apa tu? Tu semua akibat makan benda-benda haram. Makan benda haram. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, satu hari hamba dia ni bawa mai satu minuman pada dia. Dia pun minum. Dia punya hamba ni pun pelik. Biasanya Abu Bakar ni dia tanya mai daripada mana, hari tu mungkin dahaga sangat, Abu Bakar pun minum. Pop. Dia pun tanya tuan. Biasanya tuan tanya, tuan tak tanya pun daripada mana hasil tu. Abu Bakar tanya mai, daripada mana hasil air susu ni? Dia kata ni dulu sebelum Islam saya ambil upah tenun nasib, saya jadi ahli nujum ni. So ada orang mai bagi dekat saya, apabila tekaan saya nujum saya tu tepat, saya dapat. Abu Bakar muntah, jolok ni keluar. Pasal apa? Harta tu harta syubhah. Abu Bakar tak salah pun. Tu tak confirm haram, tu syubhah tu, sebab dia bagi dekat Abu Bakar. Yang dapat tu dekat dia, dia passing dekat Abu Bakar sebagai hadiah. Dia tak ada kena-mengena. Tapi takut tuan-tuan ni. Umar bin Abdul Aziz, ni satu nama yang besar. Ketika dia memerintah, ada orang mai bagi buah apple pada anak dia. Dia apa presiden, dia boleh menentukan dasar apa negara ni. Jadi ada orang mai bagi hadiah pada anak dia. Dia suruh buang apple daripada mulut. Dia kata boleh jadi ni ada orang mai nak bagi rasuah dekat aku ni, aku tak ada, hang dapat. Buang apple dalam mulut hang tu. Oh tuan-tuan, kita tuan-tuan pergi tanya hak kerja penguatkuasa ni, sorry tu say lah, hak kerja polis ke apa ni, tuan-tuan pergi tanya tengok mereka ni, apa mereka tak pernah dapat. Cik, ada kawan saya di sebuah negeri ni kerja bahagian halal. Saya rasa saya cerita dah, bahagian halal. Asal pergi buat test masuk kilang nak pergi ambil halal tu, logo halal tu, mereka kena pergi test tahun 2-3 kali, kena turun pergi buat check. Lepas check lagi,
buat recheck lagi, double check lagi, pergi tengok sejauh mana bersihnya sebelum nak dapat logo halal. Tuan-tuan ingat senang ni nak dapat, ni ada tak? Ni nak dapat logo halal Malaysia ni ingat senang ni. Ni bukan cerita 3 hari apply dapat, no. Ni kerja berbulan-bulan ni nak dapat halal ni. Dia kata apa? Asal turun pi check. Kalau kilang tu jual telur puyuh tu kecil tu, sat lagi balik, sat lagi dalam bonet kereta tu penuh telur puyuh. Waktu dia kerja tu saya tengah belajar lagi. Sekali dia balik mai tanya balik pada mana? Dia abang lah kami baru lepas pergi spot check kawasan-kawasan ni. Kilang apa? Kilang. Dia abang kata kilang telur ni. Buka bonet. Tu dia kata. Dia bagi tahu Zam, ni yang hang baru tengok. Esok di pejabat kata atas meja ni nak luluskan ni lagi banyak hamper. Saja saya tanyanya bos hang macam mana? Oh, bos kunci pintu. Tak deal ni dengan orang main ni, dia tak deal. Dia deal dengan orang bawah ni, main mesti dengan hamper, ada hadiah, beli coklat yang mahal ni. Tuan-tuan, kerja yang enforcement, penguatkuasaan ni depa ada dapat dah. Tuan-tuan kerja majlis bandaraya, contoh. Pi beli buah ni, dia tak samalah harga macam kita beli buah. Kita pergi pasar tani, dia tengok kita orang biasa, tanya apa? Sekilo RM20. Pasal apa? Kita tak pakai baju apa-apa. My geng uniform ni dengan apa majlis bandaraya apa semua, dia tanya ni berapa? Oh, RM10. RM10. Pasal apa harga aku RM20? Sebab dia ada kuasa. Dia boleh tarik lesen, dia boleh halau hang daripada tempat ni. Pasal apa? Dia ada kuasa. Cerita tadi hak telur tadi. Balik pergi tadi, bila pergi pejabatnya, hamper penuh. Dia kata tak larat nak ambil hamper ni pergi bagi kat masjid, letak. Pasal apa? Kita tahu puak-puak ni main hantar ni semua rasuah. Dia nak suruh approve dia punya ni, nak suruh cepat sikit. Dia tak bagilah bentuk duit. Dia tahu orang Islam ni jabatan sekian-sekian ni, dia bagilah bentuk hadiah ni. Hamper dia tak larat, tak celuh meja ni letak ni, sampai letak bawah meja hamper. Habang lah mana yang enforcement ni bahagian penguatkuasaan ni mesti ada punya. Pelepas 1 lori ayam tak apa. Esok kita pergi hantar 10 ekor kat rumah you ayam. Tak mau tuan-tuan. Ayam luar mahal ni. Sebelah hangit dia bagi 10, untung 110 lah. Dia boleh buat apa saja. Dan saya rasa tuan-tuan pun dapat video 2-3 menjak ni, beberapa pegawai uniform ini melepaskan lori-lori. Kita bagi sumber apa? Daging bau ni, daging haram ni. Tuan-tuan, kalau dekat sempadan kita tak jaga elok-elok ni, habis kita ni. Tak tahu mai daripada mana benda ni, kita pun telan. Ingat sedap apa semua, rupa-rupanya campur dengan benda-benda yang haram. Hak masuk ni 10 lori, tahan sebiji lori, 9 lori lagi lepas. Pasal apa tu? Ada orang-orang, kita tak tuduh, ada di kalangan mereka ni apa? Curang dengan negara sendiri, jual negara ni. Bahaya ni tuan-tuan ni. Ni dia bagi tahu apa? Pi habang bagi satu seutas tali kasut ni pun pi neraka. Tambah yang masalah orang Islam ni, saya sebutlah orang Islam, tak kira bangsa apa pun. Dia begitu kebulur, terliur dengan wang 500,000 ni. Orang tak bagi, muka tak malu minta. Orang tak bagi, dia muka tak malu. Takkan tak ada apa-apa kot. Bahasa tu. Takkan tak ada apa-apa kot. Tentu biasa kena tahan dengan trafik. Kena cerita juga sikit ni. Yang ni jangan pergi lepas trafik dengan aku kena tangkap ni kan. Dia deal ni, dia kata kalau saya saman ni sekian-sekian. Macam mana ni? Dia tanya tu, macam mana ni? Kalau saya keluar surat koyak ni, confirm 300, maybe you naik court. So nak settle macam mana ni? Kita tak reti cangak bodoh ni, 300 pun tak apa. Tapi ada orang hak reti ni, bila kata balik pergi cerita dekat mereka, dia silap, hang silap. Dia sebenarnya minta tu kalau hang bagi tu, surat ni tak keluar. Saya biasa pergi ceramah di JPJ tuan-tuan sekali tahun 2015. JPJ Bukit Bawang ni, mana dekat Melaka ni. Bukit Ketih. Ustaz Ismail. Dia jemput pergi sekali ni. Saya kata nak bawa tajuk apa ustaz ni kata ni.
Dia kata, ustaz ceritalah pasal makan benda haram ni. Saya kata banyak. Ustaz Ismail ni bahagian accountant. Dia bahagian accountant, keuangan. Dia jemput saya pergi sekali ni. Saya kata nak sembang, bab apa ni? Ustaz ceritalah bab apa pun, tapi kalau boleh ustaz tekan sikit lah bab makan duit haram ni. Oh, saya kata cantik. Kita pi ni tak tahu nak cerita apa, nak cerita pasal baca Quran ke, nak suruh sembahyang jemaah ke apa. Bila dia bagi topik tu, kita reti lah nak cerita juga apa. Kita ustaz tekan sikit dalam bab haram ni. Oh, saya pun dapat ni. Dia bagi masa kat saya setengah jam, tapi saya tibai sejam. Kan? Jarang-jarang nak cakap depan pegawai besar-besar ni. Sekali-sekala dapat ni, memang bagi. Kita pun tak tuduh. Kita cuma bagi ancaman dan peringatan. Kita tak kata you makan, kita tak kata. Tapi hati-hati dengan jawatan yang ada ni. Jangan sampai jawatan yang ada tu mengaburkan mata kamu untuk mendapat keuntungan yang luar biasa. Bahaya tuan-tuan ni. Benda ni merebak masuk dalam masyarakat. Dia dah menjadi barah dalam masyarakat ni. Semua sektor terlibat. Kita duk ingat jabatan agama, tak ada apa semua. Ada juga kena tangkap. Beberapa tahun-tahun lepas, Tapim. Sebab ni masuk Cosmo, front page masuk. Pegawai Tapim yang menyelewengkan duit tabung pendidikan Melaka ni. Saya tak tahu apa kesudahan, tapi mereka ditahan. Tuduhan apa? Pecah mana ni. Ni bukan reka cerita, masuk akhbar arus perdana. Kita semua baca. Tak larat nak baca tuan-tuan ni, benda-benda macam ni. Baik. Seorang lelaki bertanya, ya Rasulullah, in qutiltu sabiran muhtasiban muqbilan ghaira mudbir atukaffaru anni khatayaya? Qala na'am illa ad-dain. Wahai Rasulullah, sekiranya aku terbunuh dalam keadaan bersabar mengharap redha Allah sambil berhadapan dengan musuh tanpa lari dari medan perang, adakah dosa-dosaku akan dihapuskan? Baginda menjawab, ya, melainkan hutang. Dia bagi tahu kalau aku masuk medan perang dalam keadaan aku bersabar mengharap keredaan Allah, aku berhadapan dengan musuh, aku tak lari, dan sekiranya aku terbunuh, adakah dosa-dosa aku akan dihapuskan? Rasulullah ni pejuang Islam ni, Muslim fighter, mujahid, pi masuk medan perang, mati bunuh. Dia tanya, kalau aku mati ni macam mana dosa aku? Rasulullah kata, semua Tuhan akan hapuskan, melainkan apa? Hutang tuan-tuan ni. Kita ada hutang. Siapa-siapa ni bagi tahu, jangan buat senang-senang sangat. Ambil hutang dengan orang tua kita, tiba-tiba orang tua kita mati. Kita hutang dengan orang tua kita, hutang dalam 10,000, 20,000, 30,000. Tengok-tengok orang tua-tua tu mati dua-dua. Naik motor nak lintas ni, pum kena lengak, mati dua-dua. Ingat tuan-tuan, 30,000 tu bukan pejam lagu tu ya. Adik-beradik kita lain tu, mereka berhak dalam amount 30,000 tu. Mungkin kita ada kakak, mungkin kita ada adik. 30,000 memang kita pinjam dengan orang tua kita, tapi kita hutang. Hutang tu kalau kembali kepada orang tua kita, jadi harta orang tua kita, dan benda tu perlu difaraid bagi sama adik-beradik ni. 30,000 kawan tu dapat 5,000, kawan ni dapat berapa ribu, bagi. Kita berhutang dengan adik-beradik kita. Jangan duk buat kata apa, tak apa, mak pak, dia sayang anak-anak dia, pejam mata cukup lah, mereka pun tak ada dah, kita tak usah bergaduh. Hang dapat memanglah tak payah bergaduh. Ni hang tak dapat bawah nganga ni, dia kata tak payah bergaduh lah, harta mak pak bukan orang lain dapat, kat aku juga abang sulung. Hang dapat sedap lah hak kami di bawah ni. Bergaduh tuan-tuan ni, bergaduh. Tak larat dengar ni adik-beradik bergaduh pasal harta mak bapak ni. Nabi SAW bersabda, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Sesungguhnya mereka yang menggunakan harta Allah tanpa hak, yakni secara batil, maka nerakalah bagi mereka pada hari kiamat. Diriwayatkan daripada Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ka'ab bin Ujrah, kata Nabi, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin an-naru awla bih. Tidak akan masuk syurga daging yang tumbuh membesar daripada sumber haram, nerakalah yang paling utama baginya. Mana-mana harta yang kita makan secara haram tumbuh dalam badan kita, ni semua api neraka akan sambang dulu. Sebab tu kata Sayyidina Ali,
halaluha hisabun wa haramuha azabun. Yang nak dihisab harta kita, nak diaudit depan Allah Ta'ala ni apa? Yang halal saja. Adapun yang haram, kata Sayyidina Ali, azabun, yang ni berhak untuk dapat azab. Ada harta ni dapat cara elok, tapi belanja tak elok. Dalam hadis Tirmizi dan juga Al-Hakim, dia tanya dua, an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Mai daripada mana, belanja ke mana? Tuhan tanya dua kali. Dapat daripada mana ni? Menipu orang ke? Menganiaya orang ke? Tuhan tanya satu dah. Belanja ke mana pun Tuhan tanya juga. Kita duk ingat, cukuplah harta kita, nak pergi ke mana pun ikut suka. No, Tuhan tanya. Beli benda haram ke, beli benda tak faedah ke? Yang tu Tuhan tanya. Harta dua kali Tuhan tanya. Mai daripada mana, belanja ke mana. Dalam hadis yang lain, Abdul Wahid bin Ziyad meriwayatkan daripada Aslam Al-Kufi, daripada Murrah Al-Hamazani, daripada Zaid bin Arqam, daripada Abu Bakar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, la yadkhulul jannata jasadun ghudhiya biharam. Tidak akan masuk syurga daging yang tumbuh membesar daripada sumber haram. Termasuk juga dalam kategori ini pemungut cukai. Bukan pemungut cukai hak kerja dengan majlis bandaraya tu. Tuan-tuan jangan salah tafsir. Ni pemungut cukai hak tak bertauliah ni, hak pergi jadi abang long kawasan ni. Kawasan ni kawasan kami ayahanda ni, kena bayar wang perlindungan ni. Kita bayar dah lesen, kita bayar dah dekat majlis pembandaran ni. Ada pula satu geng pula dia main minta wang perlindungan. Ni pemungut cukai hak tak bertauliah ni. Dia kata pasal apa? Kawasan ni kawasan kami yang punya. Kami ayahanda kawasan ni. Jadi masuk kawasan kami kena bayar sikit. Yang ni ambil harta secara haram. Tentu ingat tak ada apa. Tentu pergi tanya orang hak berniaga tepi jalan kedai apa semua ni, pergi tanya mereka nak masuk kawasan ni, memang lesen dah ada, tapi ada satu pula, hang tak boleh masuk kawasan ni pasal apa? Hang tak bayar lagi ni. Hang tak boleh berniaga sini pasal apa? Kawasan ni kami jaga, bayar wang perlindungan. Ni hak pemuhung semua ni, pemungut cukai hak tak bertauliah ni, dia ambil makan secara tu, hukum dia adalah haram. Dan kalau dia makan, neraka akan menyambar tubuh badannya. Termasuk juga dia kata ni pemungut cukai, perompak, pencuri, orang yang tidak mempunyai kerja namun bekerja. Orang tak ada kerja, kemudian sebenarnya dia mampu bekerja. Bawah tu ada nota kaki, hal ini membawa kepada perbuatan meminta-minta atau kejahatan lain seperti mencuri dan sebagainya. Orang yang mempunyai kerja, orang yang tidak mempunyai kerja namun mampu bekerja. Pasal apa? Dia minta orang. Tubuh badan sihat tapi malas nak kerja. Kerja dia apa? Minta kat orang. Yang ni pun termasuk juga. Termasuk juga apa tu? Pencuri tabung masjid. Nampak masuk tu kemas macam nak semayang, rupa-rupanya main mencuri. Ui, neraka tuan-tuan ni. Neraka ni neraka. Pengkhianat, penipu, orang yang meminjam sesuatu tapi tidak mengaku, orang yang mengurangi timbangan dan sukatan, meniaga, pembohong. Buah tak elok bagi kat orang, dia jual kat orang buah ni elok, orang isi-isi, dia tarik plastik main belakang, buah busuk ada buah tu bubuh bagi kat orang. Ada tuan-tuan. Kita pilih buah ni apa semua, dia isi bawah pula, dia bagi pula. Oh, kita balik rumah, ya Allah, buah busuk. Tadi rasa macam ambil buah elok. Tuan-tuan pergi Mekah, Madinah, tuan-tuan nak kena hati-hati kat orang yang jual kurma ni. Dia jual kat kita, kita ambil buah balah ke rutak, nampak kita pilih elok. Sat lagi balik pergi naik hotel, tengok basah, buah masam. Menipu tuan-tuan ni. Al-Quran kata wailul lil mutaffifin. Celaka ni orang yang menggunakan takar timbangan menipu orang ni. Orang yang mengutip harta yang tercicir tanpa mengiklankannya. Dia pergi jumpa duit, jumpa jam, kemudian tak bagi tahu dekat orang. Ni harta luqatah ni. Bagi tahu kena isytihar ni siapa punya jam, siapa punya yang tinggal dekat ni. Berapa lama? Paling kurang setahun. Dengan kita ada WhatsApp, kita ada Facebook, apa semua iklan kan. Lepas pada setahun, atau pulang pada pihak masjid nak buat apa? Ui, jam ni harga kat 1,000 ni kita jual masuk dalam tabung. Lepas daripada setahun. Bukan hari ni iklan, esok tak ada orang ambil, pergi pajak kedai. Kan ada orang ni dia ambil ya, sebenarnya dia lupa cincin dia. Kalau orang perempuan ku apa semua tinggal.
Kita pun tengok-tengok ni, harta jumpa ni, rezeki aku ni. Nanti Ustaz, dia makan juga tu, masuk dalam harta yang haram. Orang yang menjual sesuatu yang mempunyai aib namun merahsiakannya, jual benda tipu. Jual handphone, dia kata saya tak mau pakai dah handphone ni sebab saya dapat hadiah baru. Padahal pembohong, handphone tu rosak. 15 minit off, 15 minit off. Waktu dia jual kat kita, dia on off elok lah. Nampak ni elok apa semua lagi. Bercalang sikit dia kata. Berapa ni harga pasaran 1,000, tolak murah-murah ya, baru pakai ni tolak 700 ya. Kita pun beli. Balik pergi rumah 15 minit off, 15 minit off. Dia tahu tapi dia tipu kita. Kita kata ni jual apa? Mana saya tahu tak, tadi saya jual elok. Tuan pegang elok kan? Mana saya tahu kok tuan jatuh ke apa ke? Orang lagu ni juga haram makan harta ni. Oh tuan-tuan biasa ada orang pergi jual iPhone dekat RNR. Tuan-tuan pergi berhenti kat Seremban tu, menghala ke sana ni, tuan-tuan pergi ambil semayang apa semua, keluar ni tak bang. Jual tu macam jual dadah. Dia main kat kita ni abang nak tu. Cerita benda apa ni kata? Handphone kata. Kita boleh guna ke ni? Boleh. Dia lock apa semua ni. Waktu dia jual kat kita tu handphone dia. Saat lagi waktu bungkus tu, dia ambil kat dalam beg. Kita balik pergi buka, tak boleh. Biasa kena lah beli handphone ni, kata jual tepi jalan. Jadi benda murah. Benda pula branded apa semua ni, belilah habis semua. Rupanya menipu. Tah ke dia curi ke apa, wallahualam. So hati-hatilah beli yang berada di pasaran yang bukan mengikut spek dia ni. Kau tak kira lah laman web apa semua, dia jual barang bohong tanpa bagi tahu aib benda tu, so haram bagi dia. Orang yang berjudi dan orang yang memberitahu kepada pembeli tentang kenaikan harga satu barangan. Baik, mencuri, kita pasal nak pergi sikit. Firman Allah Subhanahu wa taala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Orang lelaki dan perempuan yang mencuri, maka hukumnya potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang telah mereka usahakan, juga sebagai satu hukuman pencegah daripada Allah. Ingatlah Allah Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Quran sebut orang lelaki dan perempuan yang mencuri, didahulukan lelaki pencuri. Orang lelaki jangan terasa sangat, kerana kebiasaannya jenayah curi ni banyak orang lelaki yang mencuri. Bukan tak ada orang perempuan, tapi kebanyakannya apa? Orang lelaki. Tuan-tuan boleh pergi pejabat polis, pergi tengok statistik dia, lelaki ke perempuan banyak? Lelaki banyak mencuri ni. Dia berbeza dengan dalam surah An-Nur apabila menceritakan bab zina. Penzina wanita ini didahulukan, az-zaniyatu waz-zani. Penzina perempuan dan juga penzina lelaki, pukul mereka. Pasal apa? Kerana zina ni kebanyakannya kerana mereka mempunyai magnet untuk terlibat dalam kancah tersebut. Satu. Yang kedua, impak daripada zina ni orang perempuan dia menanggung lebih. Lepas tu dia ada istilah apa? Telah ditebuk tupai. Orang tak kata tupai yang menebuk. Istilah apa? Kesian kena tebuk dengan tupai dah. Istilah tu menggambarkan bebanan kepada pihak perempuan. Laki ni tak elok, dosa, ya dosa, tapi yang menanggung beban siapa? Perempuan. Malu dia dapat, lepas tu dia nak kena usung perut dia lagi kalau ada budak. Sebab tu Quran letak apa? Az-zaniyatu, penzina wanita dan juga penzina lelaki. Mungkin orang boleh kata, Ustaz, dia tak bertepuk sebelah tangan. Kalau lelaki tak mula, perempuan pun tak mula. Dia kena pergi kot tu pula dah. No, Quran kata apa? Penyebab utama ni kebanyakan, majoritinya main daripada pihak perempuan. Baik, dalam bab mencuri, lelaki dulu. Sabda Nabi, la'anallahu as-sariqal ladzi yasriqul baydata fatuqta'u yaduhu wa yasriqul habla fatuqta'u yaduhu. Allah melaknat pencuri yang mencuri sebiji telur, lalu tangannya dipotong. Begitu juga orang yang mencuri seutas tali, lalu tangannya turut dipotong. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi hadis ni tuan-tuan nak kena tengok syarah. Macam saya sebut tadi, bukan curi sebiji telur kena potong tangan dah. No. Kerana dia mencuri berulang-ulang kali dan benda yang dicuri tu sampai kepada rubu' dinar. Berapa rubu' dinar ni? Paling kurang duit lah ni RM300 kat atas. Tu siapa-siapa yang nak mencuri tak mau kena potong tangan, kena curi bawah pada tu. Kalau duk bercadang nak mencuri lah, dosa. Tapi tuan-tuan nak kena ingat, takzir dia boleh buat lebih daripada hudud buat. Hudud dia, potong tangan ni, pergelangan tangan ni potong.
dia kena rubu' dinar, dia kena lebih daripada RM300. Kalau kiraan Malaysia lah ni kena 3. Kalau Imam Malik dia kata 3 dirham ke atas, potong tangan yang pertama ni. Mencuri kali kedua, potong tangan kiri pula. Tapi syarat dia apa? 300 ke atas kalau duit kita. Kalau dia curi RM299, ustaz, tak layak lagi nak dipotong. Yang tu kena budi bicara hakim lah. Tapi tuan-tuan, saya bagi tahu ta'zir ni apa? Dia boleh, border dia boleh lepas daripada potong tangan. Atas budi bicara tuan hakim. Tapi hadis ni nak bagi tahu apa? Bukan kata ustaz, curi sebiji pun boleh potong dah ustaz, no? Dia ambil duit tabung kita ni RM200, boleh potong kaki tangan kot? No, tuan-tuan, tak boleh lagi. Dan saya nak abang, yang boleh buat potong tangan, potong kaki ni siapa? Kerajaan sahaja. Pihak kita, pihak berkuasa mereka, Maim, Jaim kalau di Melaka ni, Jakim, depa saja buat operasi bersepadu. Kalau satu hari nanti didaulatkan ada, depa saja. Ketua kampung tak boleh, pengerusi masjid tak boleh. Kita cuma boleh angkat kes report, bicara tak tu boleh. Orang biasa tak boleh. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh buat. Dia kena kerajaan yang buat ni. Baik, cerita panjang ni. Sabda Nabi, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kata Nabi, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri sekalipun, nescaya aku akan potong tangannya. Hadis ni sebut secara jelas mengenai dengan Fatimah. Untuk makluman tuan-tuan, hadis ni panjang. Hadis ini ada pelbagai versi daripada An-Nasai, daripada Abu Daud. Banyak kisah ni. Kisah ni berlaku pada pembukaan kota Mekah. Dan ada seorang wanita, nama dia tu juga Fatimah binti Aswad Al-Makhzumi. Dia ni daripada suku bangsa Al-Makhzumi. Dia telah mencuri emas. So benda ni dia dapat tangkap, kemudian nak bagi tahu kat Rasulullah tu macam mana. Waktu tu Rasulullah ada kuasa. Dia minta Usamah bin Zaid pergi cakap. Kenapa Nabi sayang dekat cucu angkat? Pilah Zaid bercakap. Kod Nabi lembut hati sikit, tak mau potong tangan dia. Nabi kata pada, kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan potong tangan dia. Kenapa? Ada wanita yang nama Fatimah binti Al-Aswad Al-Makhzumi. Dia mencuri. Nabi kata jangan kata Fatimah binti Aswad, Fatimah binti Muhammad mencuri pun, aku sendiri yang akan potong tangan dia. That's why lah mengapa hadis ni sebut nama Fatimah binti Muhammad. Mungkin tuan-tuan akan tanya, apa sebab tak sebut nama anak yang lain? Anak yang lain ni Ibrahim apa semua wafat, habis mati dah. Ni berlaku pada tahun 8 Hijrah. Yang ada dengan Nabi ni Fatimah seorang je. Sebab tu nama ni Nabi sebut clear nama siapa? Fatimah binti Muhammad. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu as-sariqu hina yasriq wa huwa mu'min, walakin at-taubatu ma'rudatun ba'd. Seorang penzina tidak berzina ketika dia beriman. Begitu juga seorang pencuri tidak mencuri ketika dia beriman. Akan tetapi pintu taubat sentiasa terbuka setelah itu. Hadis nak bagi tahu apa? Waktu seseorang itu berzina, waktu seseorang itu mencuri, ketika tu dia sedang tidak ada iman. Iman keluar daripada badan dia. Tuan-tuan boleh bayang kalau dia mati ketika tu. Tengah-tengah berzina, mati. Tengah-tengah mencuri, mati. Keluar daripada masjid, curi tabung masjid, nak lintas ada kereta lori mai, mati. Nak kata apa tuan-tuan ni? Hadis beritahu kalau ketika dia sedang mencuri, dan ketika dia mencuri itu, ketika tu iman tak ada dalam badan dia. Macam mana dia nak menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan dia tak beriman ni? Orang hak mencuri, orang hak berzina ni, ketika dia berzina, ketika dia mencuri, ketika tu iman tak ada dengan dia. Iman tu keluar terus daripada badan dia, tak ada. Takdir kata mati waktu tu. Macam mana keadaan dia esok nak berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan tak ada iman. Tapi hujung hadis tu dia bagi pengharapan. Siapa yang pernah terjebak dengan zina, pernah terjebak dengan curi ni, dia kena kembali kepada Allah, bertaubat semula. Allah Ta'ala bersedia menerima taubat dia dengan syarat dia tidak syirik. Dan orang yang mencuri, dia kena bagi balik benda yang dia curi tu pada tuan dia. Kena kembalikan semula harta yang telah dia ambil kepada orang dia. Jenuh tuan-tuan ni, jenuh. Penat mencuri. Tuan-tuan balik pergi tengok, saya banyak kali saya sebut, tuan-tuan balik pergi tengok anak cucu ke apa, pergi tengok dalam beg mereka ni, hak mereka pergi sekolah ni, ambil pensel kawan, pensel warna, ambil
raba, ambil pembaris. Pergi tengok Ustaz. Sungguh dia kecil, dia tak tahu. Kita ni hak tua ni kita tahu, kena bagi tahu. Kata abang jangan ambil. Bagi dia apa? Bagi dia biasalah, tak ada ambil kawan punya. Kawan bagi, betul ke kawan bagi sekotak pensel warna ni? Hantar balik kat dia, kita pergi beli. Pergi tengok tuan-tuan, cek. Memang tak ada Ustaz, takkan tiap-tiap hari. Tak tiap-tiap hari pun, seminggu sekali, sebulan sekali. Cuba pergi cek, buka tengok. Ni abang ambil pada mana ni? Ni kad ni ambil pada mana ni? Jangan membiasakan mereka ini mengambil benda-benda orang ataupun harta-harta orang ni. Jangan biasa, jangan ajak dia. Pasal apa? Dia tanam dalam kepala otak dia apa? Okey je. Tak ada siapa nak marah pun. Jangan ajak, bagi tahu kat dia, kata abang, ni bukan abang punya ni, kata ni esok pergi hantar balik. Orang punya, esok abah beli lain kata. Jangan ajak dia ambil ni. Baik. Diriwayatkan daripada Mansur, daripada Hilal dan Yasaf, daripada Salmah bin Qais, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala innama hunna arba' alla tusyriku billahi syai'a wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la taznu wa la tasriqu. Kata Nabi, ingatlah sesungguhnya ada 4 perkara yang dilarang. Janganlah kamu menyengutukan Allah dengan sesuatu, jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, jangan berzina dan jangan mencuri. Hujung tu Nabi pesan apa? Jangan mencuri. Kan? Dia curi ni mula dengan apa? Pepatah Melayu kata apa? Siakap senuhung, gelama ikan doi. Mula-mula pembuhung, lama-lama curi. Dia mula dengan buhung ni. Buhung kot tu, buhung kot ni, akhirnya dia akan mencuri. Aku berkata, taubat si pencuri tidak bermanfaat kepadanya, melainkan ketika dia mengembalikan semula barangan yang dicuri. Jika dia tidak memiliki harta, maka dia mesti meminta halal daripada pemiliknya. Curi masuk kedai, curi masuk kedai ni, curi. Beli nasi bungkus, bubuh nasi tinggi bukan main, bubuh kuat teh kuah dengan telur. Bawah nasi tu duk ada seketui ayam. Kan? Ni ambil nampak tebal tu, ingat apa dia kata ambil telur dengan kuah dia kira-kira RM2. Rupanya balik lagi selok-selok tu ada ayam dalam tu. Dia bubuh daging dulu, lepas tu bubuh nasi ni kan. Ya Allah, makan benda haram ni. Ya kan tuan-tuan? Jangan ada buat muka heran sangat. Kita bisa tengok benda ni. Order ni ya Allah, bukan main. Pergi bubuh nasi, dia bubuh lauk dulu, lepas tu bubuh nasi kuat teh, lepas tu bubuh kuah, bubuh telur sebiji. Nampak macam makan RM2 ni kan. Rupanya balik sekejap lagi selok-selok tu dia duk ada daging dalam tu dengan dalca semua duk ada. Ya Allah, kalau pernah buat, nak kena pergi minta halal balik dengan tokek kedai tu. Jenuh cari kita esok. Tuan-tuan dia pergi tengok orang hak mencuri ni, tuan-tuan ni, dia ambil duit apa semua ni, harta yang patut disalurkan kepada orang miskin dia balas. Mai tua ni, mai pencin ni, duk main bersandak ni masjid, duk pergi dengar harta haram apa semua ni, dia pun takut apa semua, duk pergi berzikir kat tiang tu. Ilahi, duk menyanyi yang tu. Ingat boleh ampunkan dosa. No, dia kata apa? Pergi bagi balik harta kat orang. Pasal apa? Hang ambil harta orang. Hang menyanyi la ilaha illallah daripada pukul 10 sampai pukul 10 pagi esok, tak terampun dosa. Melainkan apa? Bagi balik harta yang kita ambil. Duk main buat subhanallah, subhanallah. Orang main sembang apa? Sihat, sihat, subhanallah, subhanallah. Pasal apa ni? Dulu makan rasuah. Bukanlah geng ni pun tak. Allah kata dulu Ustaz tipu orang merata Ustaz banyak dosa Ustaz. No, hampir bagi balik harta tu. Tak cukup. Ustaz, saya duk pergi umrah tiap-tiap tahun Ustaz. Setiap kali tawaf ni saya doa minta Allah Ta'ala ampun. Ampun kod no. Ampun kod no tu. Hampir jumpa lah orang tu balik, minta balik, minta maaf lah. Dosa tuan-tuan, dosa. Ke depan ni kita akan tengok lagi. Ni merompak pula dah. Wallahu alam. Semalam saya sembang dekat masjid ni, belah saya ni dekat payah rumput ni, dia duk main hantu, duk main ketuk pintu ni. Belah orang tak ID lagi kan. Orang kata, saya pergi jumpa orang, dia kata dia nak test ilmu dia ni dengan nak merompak lah. Dulu dia duduk di Selangor kan, masuk dalam Melaka Kini dengan sinar harian ni, dia duduk main ketuk pintu pukul 2.30 pagi, pukul 3 pagi ni. Dia pesan apa, jangan buka, pasal apa pendatang tu dah masuk dah. And then dia keluar, tapi dia tak buat apa-apa. Tu semua mungkin ilmu dia nak test untuk mencuri lepas pada ni, merompak ni.
Wallahu alam, sejauh mana rumah saya tak main lagi lah. Kok malam ni dia dengar ni, malam ni Tanjung Bidara dia sampai lah kan. Bersiap sedia lah pukul 3 pagi ni dia main lagi kan. Wallahu alam lah. Tapi nak bagi tahu dosa merompak ni pun, dia adik-beradik yang ni cuma merompak ni dia lebih teruk lagi. Pasal apa? Dia mencedera, baby dia membunuh tuan rumah. Sudahlah harta dia ambil, dia mengapa-apakan tuan rumah. Yang ni termasuk dalam dosa merompak. Dan had ataupun hudud yang dikenakan kepada golongan perompak ni, boleh sebut penyamun dah. Penyamun dengan perompak ni adik-beradik dah Ramli kata kan. Penyamun dengan perompak ni lebih kurang dia. Hukuman yang dikenakan kepada mereka ni lebih teruk daripada apa yang dikenakan kepada golongan yang mencuri ni. Atas dunia kena teruk dah. InsyaAllah kita akan bincang tahun depan. Kan? Tahun depan mana apa? 2021 lah. 2021. Cuti sekolah apa dia? Cuti sekolah 18 tu minggu depan. Minggu lagi sekali tu cuti tuan-tuan. Saya nak balik. Kan? PKPD apa benda saya nak balik. Jadi tuan-tuan pun boleh lah pergi berjalan makan angin, nak pergi Terengganu ke apa kan. Tuan-tuan nak berjalan pergi lah makan kenduri apa dipersilakan lah. So untuk kuliah ni kita akan mula tahun depan next year lah. Boleh lah. Baik, wallahu a'lam. Jadi kita tangguh dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Insana lafi khus ila alladhina salatu wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tentu ada sedikit pengumuman ni, ada siapa-siapa yang kehilangan apa tertinggal jam, mushaf dan juga kunci motor ni, tak balik rumah tadi ni. Kunci motor tu siapa-siapa yang ada hilang ni boleh main tuntut ni, ada atas meja ni. Ada mushaf kecil satu. Ni orang baik ni tinggal Quran ni. Ini ada jam satu dan juga kunci motor ni. Siapa lagi yang tak